Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz MC Ustaz Muhammad Taufik Zakaria, Imam 1 Masjid Qaryah Fikra Air Hitam. Seterusnya kepada pengerusi Masjid Qaryah, iaitu Tuan Muhammad Nur bin Kadir. Seterusnya yang berhormat Tuan Muhammad Razi bin Muhammad Ali, YB kita, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Lui. Subhanallah, YB ada kan bersama dengan kita. Seterusnya YB Tuan Nur Azmi bin Yusof selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Pertang. Masya Allah, ada 2 YB bersama kita dan ada YB yang tidak dapat bersama, iaitu Ahli Parlimen Jelebu YB Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji alias. Seterusnya yang saya segani itu yang terus menyorok tu kan? Nampak tadi terus sorok balik ha? Yang saya segani, subhanallah, ni kira bos besar lah ni, abang kawasan lah ni Ustaz ya. Ni kawasan dia lah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Seorang yang hebat tapi sangat merendah diri daripada dululah macam tu Dan kona dia mula-mula dan tu macam kasar kan, orang muda kan. Mula-mula saya sampai Jompol ni, inilah tuan rumah yang sangat peramah dan membuatkan kita ni rasa selesa. Walaupun masa tu saya orang barulah dari Jabatan Agama, tapi kalau dalam musyarat, sebab ada ustaz ni lah, dia jadi senang hati macam tu. Dia jadi macam membuatkan kita rasa hilanglah takut, hilanglah sogan tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau ialah Al-Fadhil Ustaz Muzahar bin Madali, pakai baju warna oren. Makin sogak Ustaz. Betul ke sogak? Segak. Jangan marah cik suami ya. Ini bos lama ni. Tak apa. Insya-Allah. Pegawai Agama Islam daerah Jempol. Betul lah abang kawasan daripada dulu. Daripada dulu. Lama dan tak cakap nugori ni. Subhanallah. Insya-Allah boleh lagi. Makhraj tu kira betul tak? Adalah sikit-sikit kan. Ada salah tu biasalah kan. Tapi orang Terengganu boleh cakap nugori tu kira handa lah tu kan. Betul Ustaz? Masya Allah. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Azhar bin Ahmad, pengurus kawasan Fikra. Masya Allah, Tuan Azhar bin Ahmad, Cik Yusof bin Ramli, Haji Sabaruddin, Wakil Timbalan UCP dan semua yang hadir, pemimpin-pemimpin yang hadir. Subhanallah, bukan mudah. Sebab itu di akhirat kelak Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Yang pertama sekali yang disebut dalam susunan 7 golongan yang mendapat naungan Allah adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjalankan tugas dan amanah sehabis baik. Berat jadi pemimpin. Walaupun nampak macam seronok di YB ya, pergi mana-mana orang akan alu-alukan. Orang iring, kalau makan tu tempat dia special, laluan dia special. Kita nampak seperti seronok. Tetapi 80% hidupnya tu telah pun diberikan kepada masyarakat, kepada ummah, kepada orang lain. Untuk diri sendiri, keluarga tu, isteri, anak-anak tu jadi nombor berapa tak tahu YB ya. Samalah juga pegawai agama dan sebagainya. Ini bukan sebab Ustazah ni manis mulut dia depan YB ya. Tak, sebab pengalaman ahli keluarga saya juga. Atuk saya pun pernah jadi YB Terengganu. Pengalaman tengok kehidupan orang yang sanggup menempuh apa. Ada orang tak suka, ada orang benci, ada orang sangka buruk, tapi tetap meneruskan amanah dan tanggungjawab. Kerana masyarakat dan ummah mesti ada pemimpin. Hari ini mencabar jadi pemimpin. Sebab media sosial, sangka buruk, kebencian tersebar begitu luas. Sedangkan kita boleh memilih untuk saling menghormati perbezaan. Kita boleh memilih untuk berdamai. Kita boleh memilih untuk saling bertolak ansur.
walaupun berbeza dari segi kefahaman ataupun pegangan dari sudut politik, walaupun berbeza dari sudut pilihan masing-masing. Tetapi kenapa kita umat Islam tidak mengutamakan kasih sayang, saling hormat, perpaduan? Dan itulah yang kita nak bicarakan pada malam ini, berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan apa ibu-ibu, muslimin muslimat? Akhlak. Allahu Akbar. Sehingga Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini, Nabi kata, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Pada zaman Nabi, kalau kita hari ini lihat sama-sama orang Islam kita, sama-sama Melayu Islam kita berpecah dengan begitu dahsyat. Pada zaman Nabi, perpecahan lagi dahsyat. Asabiyah, bukan berbeza dari sudut bangsa, semua sama. Tapi asabiyah dari sudut suku-suku ni. Mereka sanggup bunuh-membunuh. Mereka membenci daripada keturunan sampai keturunan. Mereka boleh membunuh, bergaduh perang sebab mempertahankan laluan masing-masing je jadi gaduh besar. Bagaimana cabaran Nabi untuk menyatu padukan bangsa yang sama ni, bahasa yang sama ni, adalah melalui akhlak. Kalau kita ada akhlak yang baik, walaupun dalam satu keluarga berbeza pendapat dan pandangan, kita utamakan letak akhlak depan, maka kita akan menjadi sebuah keluarga yang harmoni. Allahu Akbar. Ini kita nak bicarakan perkara yang serius. Tujuan Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah di rumah Allah. Mungkin ada yang lupa tadi ikut tak baca doa lagi masuk masjid. Jangan lupa baca doa. Apa doa masuk masjid? Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu rizkimu, pintu pengampunanmu, dan pintu syurga-syurgamu ya Allah. Ada 8 pintu syurga, moga terbuka semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ni i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih pihak penganjur, iaitu Masjid Qaryah Felda Ayahita Jempol Negeri Sembilan. Masya Allah. Dan saya ni dah jadi orang Nogawi dah. Memang rumah kat sini, walaupun dua-dua dah berhenti. Maksudnya saya berhenti Jabatan Agama setelah 9 tahun bertugas. Encik suami berhenti pensyarah setelah 16 tahun menjadi pensyarah. Maksudnya ada je pilihan untuk balik Terengganu sebab dua-dua orang Terengganu. Tapi hati tu memang dah jatuh hati dan sayang sangat dekat bumi Nogori ni. Harap orang Nogori bolehlah terima saya dan macam itulah. Seronok sangat satu negeri yang dulu tidak pernah ada impian untuk datang dan duduk cari rezeki. Tapi Allah takdirkan perjalanan tu, saya bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebuah negeri yang sebenarnya lembah ilmu. Lahirnya ramai alim ulama, para wali Allah di bumi ini. Nampak bumi ni kecil, Negeri Sembilan ni kecil. Tapi bila dikaji-kaji, bila dilihat suburnya majlis ilmu, contohnya Selangor. Tetapi bila saya berada di Negeri Sembilan, saya lihat, bila saya masuk kepada dunia dakwah, mula-mula berhenti, terlalu banyak kuliah-kuliah duha, kuliah petang, pengajian-pengajian terutamanya di kalangan muslimat. Maksudnya para wanita dan para ibu Nogori Sembilan ni memang suka sangat. Terasa pula para lelaki. Orang lelaki sebab kuliah maghrib, sebab saya selalu kuliah duha, kuliah petang. Subhanallah, sangat subur. Bahkan ia sangat sukar juga dilihat di negeri-negeri yang lain. Apa yang saya ada pengalaman di Negeri Sembilan. Jatuh cinta, terus kita beli rumah kat sini, kita buat perkampungan hijrah, nak buka madrasah, semua perancangannya adalah di Negeri Sembilan. Di mana pun kita berada, biarlah kita memberi manfaat, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Kita nak bacakan hadis yang pertama berkaitan dengan akhlak. Dan saya baca, muslimin muslimat ikut sama. Ambil barakah membaca hadis Nabi dengan lidah kita.
Kita biasa dengar je ustaz-ustazah baca hadis, kita tak baca. Kita angguk-angguk dengar. Al-Quran biasa kita baca, tapi terjemahan jarang dibaca. Hadis pula, kalau jumpa hadis, kita terus baca terjemah, tak baca matan. Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah. Membacanya juga, melafazkannya juga adalah ibadah. Okey, kita baca sama-sama. Boleh ke boleh? Semangat ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un asqalu fi mizani al-mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-bazi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Bermaksud maha benarlah kata-kata Allah yang mulia. Bila kita sebut hadis Nabi, kita boleh sudahkan secara adab, tak baca pun tak apa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis sahih riwayat Tirmizi yang bermaksud tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan apa ni? Timbangan mizan di mahsyar kelak. Tidak ada amalan ataupun amal soleh ataupun amal ibadah yang lebih berat untuk timbangan mizan kelak pada hari kiamat, melainkan melebihi daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka kepada orang yang berbuat keji ataupun berkata keji lagi jahat. Allah murka, Allah memalingkan wajahnya. Allah marah sekali di akhirat kelak. Subhanallah. Dalam hadis ini Nabi menyatakan, seberat-berat timbangan amal di akhirat kelak adalah mereka yang mempunyai akhlak yang mulia.